Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini dalam proses pembelajaran di atas talian untuk subjek pendidikan Islam bersama saya Ustaz Muhammad Fazil Uzzaham bin Muhammad. Baik, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, untuk seterusnya anak-anak boleh lihat di sebelah kanan Ustaz ini. Inilah tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kehidupan hanyalah pinjaman. Seterusnya, marilah kita sama-sama lihat apakah dalil untuk pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik boleh lihat di sebelah kanan Ustaz ini ada ayat Al-Quran daripada surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Anak-anak boleh dengar Ustaz baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maksudnya, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Macam mana kita nak kaitkan dengan dalil ini dengan kita punya pembelajaran pada hari ini? Sebentar lagi saya akan terangkan macam mana kita nak kaitkan dalil ini dengan kita punya tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, ingat lagi kita punya tajuk yang awal tadi. Tajuk awal kita tadi adalah kehidupan hanyalah pinjaman, iaitu setiap orang pasti akan mati. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Jadi hari ini kita akan belajar subtopik 2, iaitu adab ziarah jenazah dan perkara yang dilarang ketika menziarahi jenazah. InsyaAllah kita akan belajar pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Subtopik yang pertama iaitu adab, macam mana adab kita menziarahi jenazah. Okey, yang pertama adik-adik boleh lihat di skrin di sebelah kanan Ustaz ini. Yang pertama ialah sesiapa yang ingin pergi menziarahi jenazah ataupun orang yang telah meninggal dunia, dia hendaklah menutup aurat ataupun menjaga aurat dia. InsyaAllah. Macam mana jaga aurat? Macam kita lah, orang Islam kena jaga aurat. Lelaki cara lelaki, perempuan mengikut cara perempuan. Yang kedua, kita bacakan doa untuk jenazah tersebut. Contoh doa yang boleh kita baca apa? Boleh kita baca, kalau jenazah lelaki kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada jenazah perempuan kita baca Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kita tak tahu baca doa ikut Arab, baca je doa ikut bahasa Melayu. Kita doakan kesejahteraan, keampunan ke atas jenazah tersebut. Baik, yang ketiga, kita hendaklah bercakap ataupun mengucapkan kata-kata yang baik sahaja kepada jenazah tersebut. Kita tak boleh berkata perkara-perkara yang tidak baik kepada jenazah. Kita hanya beritahu perkara yang baik-baik sahaja untuk jenazah tersebut. Baik, yang seterusnya, yang kelima, ini untuk para waris kepada jenazah tersebut. Kita hendaklah memberi nasihat kepada waris jenazah tersebut supaya sabar, tabah dalam menghadapi ujian tersebut.
bukan dia sahaja, kita pun akan menghadapi perkara yang sama. Jadi kita nasihatkan dia supaya tabah, sabar, selalu doakan saudara yang meninggal, yang telah mati. Itulah perkara-perkara yang kita boleh buat untuk waris-waris jenazah. Yang seterusnya ialah yang keenam, iaitu kita disunatkan mengiringi jenazah ke kubur. Dapat banyak pahala bila kita mengiringi jenazah ke kubur. Banyak sangat pahala yang kita dapat, dan kita dapat manfaat yang sangat banyak. Contohnya, kita bila pergi ke kubur, dia akan menginsafkan kita. Kita lihat kubur itu sempit, dan itulah tempat tinggal kita nanti. InsyaAllah disitulah tempat tinggal setiap orang yang telah meninggal dunia. Dan kita juga tidak terlepas daripada tempat tersebut, kita juga akan ke sana. Jadi bila kita mengiringi jenazah ke kubur, kita pun akan selalu mengingati mati. Dan bila kita mengingati mati, kita akan muhasabah diri, dan kita akan jadi seorang insan yang baik, insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik anak-anak, sebelum kita ke subtopik kita yang kedua, Ustaz nak ingatkan di sini, jika kita pergi menziarahi jenazah, kita disunatkan juga untuk solat jenazah, sebab solat jenazah ini adalah satu tuntutan yang sangat fardu kifayah. Tuntutan fardu kifayah. Jadi kita cuba untuk mendalami, ataupun kita cuba untuk belajar macam mana cara-cara solat jenazah. Nanti kita akan belajar mungkin untuk pembelajaran kita yang selepas ini. Kita akan belajar tentang macam mana untuk solat jenazah, insya-Allah. Jadi kalau kita pandai, kita boleh kita tak boleh menguasai cara-cara solat jenazah. Bila kita pergi kita pergi menziarahi jenazah, kita boleh solat jenazah, dapat pahala dekat situ, kan? Okey. Baik adik-adik, baik anak-anak, kita teruskan dengan subtopik kita yang kedua, iaitu perkara-perkara yang dilarang ketika kita menziarahi jenazah. Ada di sini, adik-adik boleh tengok, anak-anak boleh tengok sekalian. Okey, Ustaz senaraikan 3 sahaja perkara-perkara yang dilarang. Dia banyak perkara-perkara yang dilarang. Ini untuk adik-adik, untuk anak-anak ingat, supaya anak-anak senang ingat. Ustaz senaraikan 3 dahulu. Okey, yang pertama, bila kita pergi menziarahi jenazah, ataupun ziarah, ataupun jenazah keluarga kita sendiri, keluarga terdekat, kita pergi melawat, kita sedih, kan? Kita sedih. Bila kita sedih, kita dilarang untuk meratapi jenazah yang telah meninggal dunia. Okey, orang yang telah meninggal dunia, kita dilarang sama sekali. Dan kita dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita meratapi jenazah ataupun mayat yang telah meninggal dunia di depan kita. Kita menangis depannya. Itu dilarang oleh Nabi. Kerana apa? Ini menyerupai cara orang bukan Islam. Jadi kalau kita sedih pun, kita tahan je dalam hati. Kita doakan jenazah tersebut supaya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Lebih baik daripada kita meratapi pemergian dia. Kerana kalau kita menangis air mata darah sekalipun, jenazah tersebut tidak akan hidup balik. Okey, jadi perkara yang paling baik untuk kita laksanakan adalah mendoakan dia supaya
dia ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman apabila berada di alam kubur tersebut. Okey. Yang kedua, mencaci diri sendiri. Apa maksud mencaci diri sendiri? Kita menyalahkan diri kita sendiri. Contoh apa? Contoh kita dengan kawan kita lah. Kita dengan kawan kita naik motor. Kita bawa motor. Kawan kita kat belakang. Tiba-tiba aksiden. Kita hidup, kawan kita meninggal. Itu bukan salah kita. Kita tak boleh menyalahkan diri kita sampai kita jadi murung menyalahkan diri sendiri. Tak boleh. Kita terima dengan redha, sebab apa yang berlaku itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ada ganjaran yang lebih baik yang Allah sediakan untuk kita jika kita redha dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah. Kita terima dengan hati yang terbuka. InsyaAllah sesuatu itu akan jadi lebih baik kepada kita. Baik anak-anak, yang ketiga ialah menceritakan aib jenazah. Ini sangat-sangat dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga melarang orang menceritakan aib jenazah, aib orang yang telah meninggal. Walaupun kita tahu di zaman hidupnya dia melakukan perkara-perkara dosa, perkara maksiat memang banyak dan kita tahu, tetapi kita tidak sesekali boleh menceritakan apa dosa, apa maksiat yang dia lakukan ketika dia hidup. Sebab apa? Sebab kalau kita membuka aib orang, Allah sendiri yang akan membuka aib kita. Jadi kita tutup aib orang lain, Allah pun akan tutup aib kita sendiri. Apa itu aib? Aib ini perkara yang memalukan. Okey, anak-anak boleh faham ya? Masa hidup pun kita dilarang. Kita buka aib kawan-kawan kita. Kita buka aib cikgu-cikgu kita. Kita buka aib ibu dan ayah kita. Tak boleh. Okey? Perkara ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu sekalipun dia melaksanakan dosa semasa hidup dia, kita diam sahaja, kunci mulut kita supaya Allah juga akan menutup aib kita sendiri, insya-Allah. Okey. Nana boleh faham apa yang kita belajar pada hari ini? Kita belajar beberapa perkara pada hari ini. Yang pertama, kita punya dalil tentang kematian. Kemudian kita belajar adab menziarahi jenazah. Terdapat 6 perkara. Dan yang ketiga adalah perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi jenazah. Ada 3 perkara. Okey. Ini adik-adik cuba ingat, cuba faham apa yang Ustaz terangkan kepada anak-anak tadi. Mudah-mudahan dia menjadi sesuatu yang sangat berguna kepada anak-anak, sebab anak-anak juga akan besar, akan menjadi orang dewasa dan juga akan menghadapi kematian. Tak kiralah kematian saudara sendiri, kawan-kawan ataupun sebagainya. Jadi adik-adik boleh simpan sedikit pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak boleh amalkan di suatu hari nanti, supaya kita menjadi seorang Muslim yang beradab. Sebab kita ni, orang Islam ni penuh dengan adab. Okay? Nabi ajar kita sekecil-kecil perkara pun ada adab. Nabi ajar kita cara adab kita masuk tandas. Itu masuk tandas pun beradab. Jadi apatah lagi perkara-perkara yang lebih besar, kita kena tunjukkan adab dan akhlak yang baik supaya orang bukan Islam boleh tertarik dengan akhlak kita dan seterusnya boleh mengikut kita sebagai orang Islam. Kita jangan tunjukkan akhlak yang buruk kepada orang lain
kerana dia boleh merosakkan imej Islam itu sendiri. Anak-anak boleh lihat, boleh baca balik dalam buku teks untuk anak-anak lebih faham. Tapi Ustaz rasa atas penerangan yang Ustaz berikan kepada anak-anak tadi, anak-anak boleh faham dan boleh amalkan di dalam kehidupan seharian. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain masa untuk pembelajaran yang seterusnya. Kita akan jumpa lagi. Ingat, sentiasa berada di rumah, sentiasa menjaga kebersihan, sentiasa jaga diri sendiri dan juga orang lain. Semoga kita semua terus diberi kesihatan yang baik, dielakkan ataupun dihindarkan diri kita daripada wabak COVID-19, dan kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengangkat wabak COVID-19 ini secepat mungkin, supaya kita boleh menjalani kehidupan kita seperti sedia kala. Ustaz rasa cukup sekadar itu untuk pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.